Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan hadis Nasa'i, hadis Imam An-Nasa'i rahimahullah, yang mana dalam sesi sebelum ini, dalam bulan 3, hadis terakhir yang kita baca iaitu hadis 245. Sebenarnya hadis 245 ataupun dan hadis yang kita akan baca pada malam ni, hadis 646 ni, dia berada di bawah tajuk 15 dalam nota sebelum ni lah. Dalam nota sebelum ni. Cuma terlebih dahulu saya mohon maaf lah, dia muka surat ni dia jadi berbeza sebab saya buat edit semula daripada awal. Jadi kita pecah dua bahagian. Sebab dia sampai 600 lebih, jadi kita bagi dua. Sebab dia akan jadi 2 jilid lah. Lepas tu ada tambahan maklumat sebelum ni. Maka dia jadi, orang Kelantan kata kesok dia punya, dia jadi kesok muka surat tu. Jadi berubah muka surat tu. Cuma sekarang ni kena tengok nombor hadis lah. Jadi lagi banyak lah tu. Sebabnya untuk hadis pertama sampai ke hadis 200 lebih tu kita di Sungai Buloh tu. Situ saya pecah dua. Jadi sebelum ni kita gabung. Jadi bila pecah dua tu muka surat itu banyaklah berbeza. Baik. Jadi bab yang ke-14 sebenarnya. Hadis yang ke-646 ni sebenarnya berada pada bab yang ke-14, iaitu raf'us saut bil azan. Menyaringkan suara ketika azan. Jadi ketika azan itu salah satu sunnah bagi muazzin ialah menyaringkan suara. Yang mana perbincangan sebelum ni telah saya sebut bahawa hadis-hadis yang menyebutkan gambaran bagaimana muazzin ketika mereka hendak melaungkan azan, naik ke menara, naik ke tempat tinggi, naik ke kita kata bukit dan sebagainya, semua tu dalam konteks untuk supaya suara itu pergi jauh, dapat didengari oleh sahabat-sahabat pada waktu itu yang berjauhan daripada Masjid Madinah. Dan saya sebut sebelum ini pada muka surat 317 juga, nota tu, bahawa dalam konteks kita sekarang ni untuk mencapai maksud azan itu dari sudut raf'us saut, dari sudut raf'us saut, dari segi mengangkat suara tu sangat lebih tercapai lah dengan adanya sistem kita kata pembesar suara, sound system yang canggih ni. Jadi bila itu tidak perlu berada di tempat tinggi. Sebab apa? Sebab dengan sistem sekarang. Jadi kukuk mana muazzin itu dia tetap dapat kelebihan itu dengan adanya sistem ni. Sebenarnya dah kita tengok dia punya speaker, kita kata dah berada di sekeliling masjid itu. Jadi maqasid dialah kita kata dalam bahasa maqasid. Tujuan Nabi suruh sahabat tu naik ke tempat tinggi. Bahkan saya tengok dalam syarah-syarah hadis dan juga dalam internet, sekarang ni masih ada lagi yang buat begitu. Di kawasan kita kata Afrika, masjid yang dia buat tu khusus dia buat tempat Bilal. Jadi dia buat tangga khusus di tepi tu, naik tinggi ke puncak masjid tu. Dia tak tahulah, mungkin tempat dia tu tak ada kemudahan seperti tempat kita mungkin. Jadi maknanya apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis tu dengan zaman kita ni mana tidak terencak lah. Mana tetap dapat pahala juga, bahkan lebih memudahkan lagi, bahkan lebih tercapai lagi. Itu salah satu kebaikan zaman moden ni. Itu antara kebaikan zaman moden ni. Banyak kita kata lebih terserlah apa yang dikehendaki oleh Nabi di zaman kita.
Misalnya kita terproses peralihan perpindahan maklumat dengan cepat, berlaku dengan cepat. Baik. Bahkan kita jumpa dalam hadis sebelum ni bahawa misalnya waktu antara azan dengan iqamat itu, jarak dianya, waktu muazzin bila dia selesai azan, dia akan turun daripada tempat tinggi dan dia lakukan salat 2 rakaat. Itu tempoh antara, lepas tu dia tunggu sekejap je. Itu tempoh yang disebut dalam syarah-syarah klasik lah. Waktu senggan antara azan dengan iqamat. Jadi apa yang dia tetapkan 10 minit tu saya rasa sesuai dah. Kalau waktu subuh, kira lebih panjang lagi. Sehingga 15 minit, setengah tempat, 20 minit, tengok keadaan lah. Tapi setengah tempat itu, subuh tu lagi cepat. Sebab apa? Sebab nak mengejar masa, kerja. Di Kuala Lumpur, setengah tu siap pakai kerja dah pergi salat subuh itu. Jadi sebab itulah perkara ini ulama letak dia terhenti di atas keadaan. Ni orang panggil fiqh. Kalau nak kira asal tidak begitulah. Dalam hadis ni yang sebut fiqh. Ini yang dimaksudkan fiqh. Sebab tu kita belajar hadis pun, kalau cuba kita tengok, penting sangat pengajian ni. Kita baca hadis berkait dengan fiqh. Dia akan keluar semua nama ulama. Dia akan keluar semua nama ulama. Kita akan sebutlah setakat yang ada. Walaupun tidak semua, nak sebut semua jadi panjang lah. Itu sebenarnya, itu kelebihan. Baik. Cuba tengok hadis yang ke-646 sebagai sambungan bab yang ke-14, raf'us saut bil adhan. Masih tajuk yang sama. Hadis yang ke-646. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani abi an Qatadah an Abi Ishaq al-Kufi an al-Bara ibn Azib anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal mu'adhdhinu yughfaru lahu bimaddi sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Bara bin Azib, Al-Bara bin Azib, bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas saf yang pertama dan juga berselawat kepada muazzin. Akan diampun, ada koma tu sebenarnya, akan diampunkan dosanya sejauh suaranya pergi, dan setiap makhluk sama ada yang hidup atau mati. Sebenarnya kalau dalam hadis tu disebut yabisin, itu ratbin tu maknanya pokok yang masih basah, mana pokok yang tak matilah. Yabisin tu asal maknanya yang kering, maknanya pokok yang telah mati. Mana sama ada pokok itu hidup ataupun mati, yang mendengar suaranya, mana setiap makhluk, tak kira lah makhluk hidup ke makhluk yang telah mati ke, yang mendengar suaranya akan membenarkannya, akan kata sadaqta, benar engkau, benar. Itu suatu penghargaan. Beliau akan mendapat pahala seperti orang yang salat bersama. Bayangkanlah bila dia laungkan azan, misalnya di masjid Langgar ni misalnya, tiba-tiba yang datang salat tu beribu-ribu katakanlah, dia akan dapat kelebihan itu, tanpa menjejaskan pahala orang yang bersalat. Mana Allah bagi pahala dalam khazanah dia yang lain. Ini kelebihan lah muazzin itu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i sendiri, pemilihan muazzin ni sangat ketat. Sebab yang utama sekali suara. Suara tu. Sebab tu kalau suara kita tak sedap, undur petai lagi lah. Dah, tak usah tebing. Sebab apa? Sebab tu dia tidak syaratkan alim. Dia tidak syaratkan alim, tidak. Tapi suara tu sudah. Contohnya bila kita kata, tak ada orang kata bila ni alim, tapi ahli syurga tu. Cuma dia kelebihan sebab tu Allah SWT dalam agama ni dia sangat adil. Mana setiap orang tu Allah beri kelebihan. Dan kelebihan tu kalau dia manfaat untuk agama, dia akan dapat pahala. Dan kelebihan tu tak sama, ada kelebihan tu tidaklah seberapa kita tengok. Tetapi tidak seberapa pun kalau dia guna untuk agama, nampak kesan dia tu. Itu kita kena faham. Sebab itulah ulama kita kata kalau kita nak naik tinggi dalam agama dari segi darjat, tak perlu kita tukar kerja kita. Asal bila kerja kita tu halal, tak perlu. Kita teruskan dengan kerja kita tu. Mekanik ke,
kita kata tukar kebun, dia tetap ada. Allah SWT tidak akan membebankan dia dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Hak dalam kisah muazzin pun begitu juga. Kita tengok besarnya kelebihan. Kalau kita kata, kita kata sahabat ke tukar bank. Dia berkait dengan solat. Kita akan jumpa akan datang bagaimana wajib dia tepat masa. Sebab dia je nak royak kat orang. Masa waktu kalau dia mari lewat, maknanya terikat tu. Bukan semua orang tu boleh tu. Mana 10 minit sebelum masuk kena ada dah dia. Tak bolehlah lewat. Tak lewat jadi orang lain pula pergi cari dia nak suruh azan. Tak kena gitu. Sehingga dia jadi dosa tu. Tu kan. Tu muazzin. Penting sangat. Kita akan bincang banyak lagi tajuk-tajuk yang berkaitan. Baik. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis Bara' bin Azib adalah sahih dan ianya adalah antara hadis munfarid Imam An-Nasai. Jadi mengikut catatan dalam syarah-syarah hadis lah. Kita ni tupai ulama. Jadi ulama sebut bahawa ni hadis ni kira-kiranya Imam Nasai, tapi sahih. Ni termasuk munfarid. Munfarid tu maknanya dalam kitab dia ya ada. Dia saja riwayat hadis. Kira-kiranya begitu, itu makna munfarid. Tapi sahih. Baik, tak apalah. Yang kedua, apa maksud dalam hadis ni yang menyebutkan bahawa Allah dan malaikat berselawat kepada manusia? Dia kena ingat ni banyak juga kadang-kadang kalau tulisan tu, kalau hasar kalimah harap saya buat biar lain lah, tidak sama dengan aku. Kenapa lah tu? Kalau kita tulis selawat, dia jadi makna lain dalam bahasa Arab. Dia guna sa, bukan sin. Sebab tu tulis salawat. Enggak SO pun bunyi so kan nak kiranya. Sebab nak tampung tu. Jadi saya cuba ejah lah. Sebab kalau dulu Za'bar dulu, kalau Za'bar dulu dia ambil kira tu. Bisa nikmat, makna. Kalau makna jadi makna lain. Maknun tu maknanya tersimpan. Kalau kita naknya erti, makna ni guna ain makna erti. So, dulu Za'bar sebab dia ni mahir bahasa Arab. Sebab tu kalimah Arab kalau nak kekalkan dia akan tulis paling dekat dengan bunyi Arab itu. Sebab tu Jawi dulu kan. Ingat Jawi dulu. Saya ingat masa saya sekolah dulu pun sebenarnya guna Za'bar lebih mudah lah. Lebih mudah. Enggak kalau Jawi tak ada masalah. Baik. Jadi apa maksud Allah dan para malaikat berselawat kepada manusia? Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan, salawat Allah kepada manusia bermaksud pujiannya kepada manusia di sisi malaikat. Mana Allah puji manusia depan malaikat dia. Besar tu. Depan malaikat dia. Jadi sebut nama lah. Puji tu mana sebut nama gitu. Ni kelebihan muazzin. Tapi dia kena jagalah. Dia kena jaga. Kena ikhlas. Kalau dalam fiqh Syafi'i tu kena tengok pula. Banyak kau katalah suara sama sedap, tengok pula anak berapa orang kelebihan aku, habis dia ambil kira semua. Sebab apa? Dia nak orang yang berkedudukan. Sebab apa itu penting? Hak utamanya suara lah. Suara. Sebab tu Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis ni, kita akan jumpa akan datang, Nabi tak benar setengah-setengah sahabat dia bang. Tak boleh sebab suaramu tidak kuat. Tidak nyaring, tidak nyata. Bila ni kuat. Lekat pakar ini bila cuba bayar kita. Padahal bukan bila tu bukan maksud muazzin. Nama dia. Buh pula penghormat Tok Bela. Sebab dalam bahasa Melayu ni kalau Tok ni dia penghargaan lah. Tok Modeng. Baik. Jadi selawat Allah kepada manusia bermaksud pujiannya kepada manusia di sisi malaikat. Kenyataan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abil Aliyah dan juga diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi daripada Ar-Rabi' bin Anas. Ini kenyataan saat ni. Jadi tokoh-tokoh ulama ni lah, Imam Bukhari, maknanya selawat Allah dan selawat malaikat kepada manusia tu dengan erti Allah beri rahmat. Tapi ada juga dalam kitab sebut kalau malaikat selawat, mana malaikat doa keampunan untuk kita. Mana kita dapat selawat malaikat, apa maksud? Maknanya kita mendapat doa maghfirah dari malaikat kepada Allah untuk kita. Baik. Ulama lain juga ada menyebutkan selawat Allah bermaksud rahmatnya
tertinggal, rahmatnya kepada manusia. Manakala selawat malaikat adalah doa dan istighfar untuk manusia. Ni saya mula-mula dengar ni masa sekolah rendah dulu. Kita pergi mengaji sifat 20. Ingat lagi. Ni masa sekolah rendah. Tak faham apa satu. Hak tu ya faham. Hak tu faham tu. Bila tok guru tu sebut nama tak apa sebab dia rajin dia mengajar kapung. Nama pun dia juga. Orang panggil Haji Sudin. Ingat lagi pakai masa sekolah rendah tu. Ingat tu dia sebut kalau malaikat doa, malaikat selawat pada kita mana keampunan. Dalam kitab Jawi ada sebut ni. Tapi itu pelbagai pemahaman lah yang diberikan oleh ulama. Baik. Tujuan saya sebut ni supaya kita faham bahawa kita sebenarnya hakikatnya sangat memerlukan kepada selawat Allah, selawat malaikat itu. Sebab dia merupakan kebaikan secara total untuk kita. Baik, yang ketiga, Imam Qurtubi berkata, para ulama telah berselisih pendapat tentang ganti nama, yakni dhamir yang terdapat pada kalimah yusalluna. Adakah ganti nama itu, yakni waw jamak tu yusalluna tu, waw jamak tu dia dhamir tu yang memberi erti mereka. Huruf waw tu, waw jamak yang memberi erti mereka. Yusallu dia berselawat. Yusallani mereka dua orang berselawat. Yusallunya mereka ramai berselawat. Jadi dhamir mereka tu siapa maksudnya? Apakah ia kembali kepada Allah atau malaikat? Jadi nak tahu ni kena tengok teks Arab ni. Cuba tengok baris yang kedua, innallaha wa ni ketika tu imam baca khutbah kita sebut sama innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kan. Nak hari Jumaat tu. Baik. Sesungguhnya, saya cuba tengok ini perlu juga kita faham ni. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka berselawat. Jadi mereka tu maksudnya gabung Allah dan malaikat ke? Kau lagu mana? Sedangkan dalam hadis lain Nabi tak boleh buat begitu. Sesungguhnya mereka tu termasuk Allah, termasuk malaikat. Nabi tak benar dalam hadis sebut gitu. Kalau sebut Allah, Allah. Suku kena sebut nama. Tak boleh guna ganti nama bagi Allah. Bila kita nak gabung. Bukan kata atiullah wa rasulah. Ta'alah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sihima. Kan ingat hadis tu? Wa man ya'sihima. Ta'alah kepada Allah dan Rasul. Tak apalah sebut Allah dan Rasul. Wa man ya'sihima. Ni ada seorang penceramah zaman Nabi. Dia sebut gitu. Dan sesiapa yang derhaka kepada mereka berdua. Jadi mereka berdua tu maknanya Allah dan Rasul. Oh, Nabi marah. Nabi kata tak boleh gitu. Nabi naknya Nabi tekan sangat bab syirik nagu tu pun tak boleh dah. Sah pergi kubur duk hanggut kubur tu. No. Benar lagu tu pun tak boleh dah. Kalau dalam bab syirik tak boleh. Oh, berat kita tengok Bahkan saya bicara itu juga tu bawah tu. Nabi kata tak boleh kata gitu. In atiullah wa atiun wa man ya'sillaha wa rasulah. Kena sebut Allah, tak boleh guna ganti nama. Nabi tak benar. Padahal ada tempat lain Nabi guna. Sebab tu ulama kata kalau Nabi guna tak apa. Tapi orang lain guna Nabi nak isyarat, Nabi nak berat. Bab syirik ni kena berat. Bab tauhid ni kena berat tu. Kena tekeh tu. Guna dhamir pun Nabi tak beri. Baik, cuba hadirat tengok sini. Sini saya ada sebut secara ringkas ni. Jadi yusalluna dengan erti mereka berselawat itu, apakah waw jamak itu kembali kepada Allah atau malaikatnya? Sebahagian mereka, yakni ulama berpendapat dhamir berkenaan kembali kepada Allah dan malaikatnya. Sebab innallaha wa malaikatu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat. Jadi mereka tu maknanya bukan malaikat saja, Allah termasuk dalam mereka tu. Jadi setengah ulama dia kata gitulah. Ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya sebagai memuliakan malaikatnya. Sebenarnya innallaha wa malaikatahu ni asalnya ayat Quran tu. Asalnya. Jadi Allah gabung diri dia dengan malaikat letak dalam bentuk dhamir. Jadi setengah ulama kata hal ni sebagai takrim dan tasyrif pada malaikat. Tak apalah sebab Allah sebut. Memanglah ulama berkata kalau Allah dengan Nabi sebut tak apa. Sebab tu Nabi lari pada penceramah tu
Salah satu maksud, walaupun banyak ya maksud ini, salah satunya kerana Nabi nak latih supaya kita ni biar jelas Allah ni siapa, Allah ni zat yang bagaimana, nah Nabi ni zat yang bagaimana. Oh lah hadirat kalau tidak tengok Nabi Isa tak ada pasal-pasal jadi Tuhan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam agama kita, Nabi tekanna mengucap dua kalimah syahadat tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulama kata itulah riwayat yang paling kuat. Riwayat dia panggil riwayat Ibnu Mas'ud tu. Dia panggil riwayat Ibnu Mas'ud. Itulah paling kuat. Apa nak ayatnya Nabi ni setara mana pun dia tetap manusia. Tapi kalau kita tengok, sebab jadi kalau Nabi tak peringat gitu, nah, kan macam-macam kan. Nabi tak ada bayar, Nabi bila buang air tak ada najis jatuh atas tanah. Kalau masuk pun terusnya telah bom tak nampak macam-macam. Bila jalan tu awal sentiasa memayungi dia. Kadang-kadang nampak seperti dia bukan daripada tanah, Nabi daripada nur. Macam-macam. Memang dia tak kata Nabi tu Tuhan sebab Nabi Isa tu orang Kristian tak, tapi kan dia kita main kalau bahasa Kelantan nampak duduk ejah nak galah tu. Duk teruk nak pergi situ. Tu bahaya tak boleh. Dia kena jelas tu. Sebab itulah ulama kata hikmah Allah buat Nabi terlupa. Nabi kada salah, kan ada salah Nabi dalam riwayat Abu Daud kan Nabi salah baca Quran. Cuma sahabat tak berani nak tegur. Lepas semaya tu sahabat tanya, Nabi kata, "Dak apa mu tak tegurnya?" Sekali tu ya, bukan nak kali semaya, sekali tu ya. Banyak lagi perkara hak sifat manusia tu tak hilang pada Nabi. Walaupun dia naik ke Sidratul Muntaha dengan selipar dia tu. Tak hilang tu. Tak hilang. Tu. Tu nak ayatnya kita dalam agama kita ni jelas sebenarnya. Jelas semua. Kalau kita tengok hadis ke sangat jelas. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis utama ni, hadis utama ni. So Nasa'i ni hadis utama ni. Kitab Turath. Tak ada kau pelik gitu. Memang tak ada. Jelas umat Islam. Patut tak boleh kalau kita nak sipar barang Nabi boleh. Tengok dalam hadis. Nabi bui ke sahabat dia kain sebar dia. Nabi bui rambut ke sahabat. Kuku Nabi bui lagi. Sahabat Nabi sipar kuku. Tak tahu lagi al-Quran lah ni. Patut kalau orang tunjuk kita lah ni payah kita nak cari sebab kita nak cari mana. Payah lah. Tapi nak yang dia bui pada sahabat dia. Jadi ulama kita tak jaga tu supaya dia jaga hadis sebab apa? Ulama kita tak sanggup mati untuk tu, tapi dia sanggup mati untuk hadis sebab apa? Sebab hal tu tak betul lah mana sebenarnya dalam agama kita. Tak betul. Sebab dia kuku Nabi bukan dalil. Rambut Nabi bukan dalil. Hadis ni dalil. Hak ni yang kena jaga sungguhnya. Sebab tu hadirat kalau kita baca ulama-ulama dulu dia sebut tu kan. Allah jaga Quran. Tapi Allah lahirkan ulama jaga hadis. Jaga hadis. Sebab tu ulama kita dulu kalau berkait dengan Nabi, dia mesti ada dalil. Dalil itu wajib. Baik. Misalnya di sini saya ambil secara ringkas. Jadi mengikut setengah ulama, innallaha wa malaikatahu yusalluna, tak apa tu. Sebab itu kok Allah sendiri guna. Jadi bila Allah guna untuk dia dan malaikat digabungkan dalam satu dhamir, itu menunjukkan tasyrif atau takrim kepada malaikat untuk memuliakan malaikat dia. Baik, ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya sebagai memuliakan malaikat. Pendapat ini tidak bercanggah dengan sergahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap khatib apabila ia menyebutkan, ni tanilah, atiullah wa atiur rasul wa man ya'sihima. Faqad ihtada wa man ya'sihima faqad asa. Faqad ghawa, bukan faqad asa, faqad ghawa, itu tak hadisnya, faqad ghawa. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia dapat petunjuk. Sesiapa yang derhaka kepadanya, kepada keduanya, dia tidak guna wa may ya'sillaha wa rasul, tak guna gitu. Ada seorang penceramah zaman Nabi lah. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia dapat petunjuk. Sesiapa yang derhaka kepada keduanya, dia guna dhamir. Cuba tengok apa Nabi kata. Apa Nabi kata? Rasulullah terus berkata kepada khatib berkenan, engkau seburuk-buruk khatib. Engkau seburuk-buruk khatib. Ucapkanlah begini, sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Jangan kata sesiapa yang menderhakai keduanya. Keduanya makna Allah dan Nabi. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Mereka berkata, yakni ulama lah, orang lain tidak boleh melakukan demikian, iaitu menghimpunkan sebutan Allah bersama makhluknya. Sebut makhluk sengaja.
Saya sebut tu terjemah asal tu. Dia tidak kata begini, ulama kita dia guna bahasa dia ambil kira dah. Menghimpunkan sebutan Allah bersama Rasulnya. Dia tahu, tapi dia guna makhluknya. Sebabnya makhluknya mana selain daripada Allah semua makhluk. Selain daripada Allah semua makhluk. Tak kira malaikat, kita tak boleh guna. Jadi dengan menggunakan ganti nama kecuali Allah SWT sendiri. Dengan menggunakan ganti mana? Koma, di situ ada koma. Kecuali Allah SWT sendiri. Mana Allah saja boleh guna. Kalau Allah guna tak apalah. Tapi kalau orang lain nak guna, himpun serentak dalam kata-kata, guna dhamir, yang mana dalam dhamir itu termasuk Allah, termasuk Nabi, termasuk malaikat. Tu kalau orang lain, Nabi tak benar. Ni ada pandangan ulama yang kata begitu. Dan hadis ni hadis Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Ni hadis ni. Allah tak apa, kecuali Allah SWT sendiri. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat Bukhari juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dhamir yang menggabungkan Allah dan baginda sendiri. Allah guna, tak apalah. Allah guna, tak apa tu. Kita tak boleh. Jadi bila kita nak sebut tu, kena sebut nyata Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat, Allah dan makhluknya, jelas gitu. Justru para ulama menyebutkan keharusan ini untuk Allah dan Rasulnya saja, tidak untuk orang lain. Orang lain cuba, iyalah, cuma setengah-setengah ulama kata tidaklah kata jadi syirik. Dia pun kalau kita ahli sunnah ni dah jelas dah, kita tidak maksudkan sama Allah dengan Nabi. Tapi ulama kita faham larangan Nabi ni, iyalah dia kira gini, kita kena faham gini. Nabi beroperasi di Mekah dan Madinah. Yang mana kawasan tu kawasan sembah berhala asalnya tu. Kawasan syirik. Mana Nabi ni tutup langsung sehingga angin pun tak boleh masuk untuk pergi ke syirik. Siapa tahu tutup ke mahkaming. Sebab tu kita kata ulama kita dalam dia nak tutup ni lah kira-kira benda yang kira-kiranya kalau tahu tu pun tak apa. Paling tidak kita kecek paling minimal. Hak molek yang tak buat, bahkan tak ada pun nas yang kuat, dia akan tutup lalu kalau dalam bab syirik. Tak boleh khilaf dalam bab tu, bab syirik tak boleh khilaf. Kena terima yang kira-kiranya hak ulama kata buat jadi syirik, kena terima hak tu. Maknanya tak boleh buatlah. Tak perlu kita nak ambil pendekatan khilaf seperti mana fiqh dalam bab usul agama. Tak boleh. Salah tu sebenarnya, bahaya. Ada sebahagian ulama mengatakan dalam nas berkenan ada berlaku hazaf, yakni buang kalimah tertentu. Andaian ayat lengkapnya begini. Ni takwil ulama ni, biarlah kita sebut lah. Innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna. Dari segi bahasa boleh. Cuma lah kita tak ngaji bahasa Arab ni kan. Berapa dia? Dia kata dia panggil kaedah hazf. Dalam bahasa Arab ni ada banyak kau dia boleh. Kita boleh tahu kalau kita belajar. Sebab ginilah kita kata tak. Kita jawab. Mana banyak asal? Bagaimana tu? Kedai dia awak. Tidak kata tidak formal. Saya hendak pergi ke kedai. Orang tak kecek gitu. Mana banyak buah kalimah tu. Jadi kalau orang tak faham soalan dia akan pergi kedai. Kalau dia tak tahu latar belakang jawab kedai tu sebagai menjawab soalan orang tanya awak nak ke mana. Tapi kalau orang faham latar belakang dia boleh faham lah kedai. Maknanya kita kata azhabu ila dukkan. Saya sedang berjalan pergi ke kedai. Tapi buah bahasa Arab. Ni pun dia kata ada buah ni. Dalam bahasa Arab boleh. Dia ada kaedah dia panggil al-hazf. Jadi takdir dia. Jadi hak buah tu dia kena takdir lah bila kita kata buah. Baik. Kalau masa tak buah tu lagu mana? Lagu ni. Innallaha yusalli. Guna sesungguhnya Allah dia berselawat. Wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna mereka berselawat. Jadi kalau kita pakai ni makna yusalluna dhamir tu dia untuk malaikat saja. Untuk malaikat saja. Untuk Allah dia kena takdir yusalli. Tak boleh berkongsi fa'il. Sebab kalau berkongsi fa'il tu dia akan jadi berkongsi dhamir, berkongsi ganti nama. Jadi bila kita takdir innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna, maka dia memberi maksud sesungguhnya Allah berselawat dan para malaikatnya juga berselawat. Jadi makna gitu. Kita tak sembang dengan syirik. Tak ada masalah tu. Baik. Andaian ini menyelesaikan isu khilaf yang timbul dan ianya tidak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Tak bercanggah. Mereka juga menyebutkan, mereka tu mana ulama lah, tidak salah seseorang melakukan penggabungan sebutan Allah dengan makhluknya jika dengan maksud menggunakan kaedah hadah. Jadi kalau kita sebut tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna dengan kita pakai kaedah hadah,
Masalahnya kita ni orang Melayu. Nah, baru nak mengaji bahasa Arab. Gak hak poin ni bahasa ni tinggi juga pengajian, bukan kelas-kelas basic ni. Bukan kelas-kelas basic. Orang ngaji sekolah Arab tak jumpa lagi ni. Tu kan. Hak ada pun tak jumpa, hak azah pula. Noh. Hak buat. Tapi nak ayatnya tak apalah. Tak faham pun tak apa, boleh follow juga tak faham pun. Mereka juga menyebutkan larangan Nabi SAW dalam hadis khatib. Kalau sebuah hadis khatib, hadis tadi lah. Kalau sebuah hadis khatib, mana hadis tadi? Dalam Sahih Bukhari. Adalah isu wakaf pada tempat yang salah. Pulaknya. Kalau Nabi lari, dia berhenti wakaf qabih. Kalau orang ngaji Quran, dia panggil wakaf qabih. Wakaf di tempat yang tercela. Tak boleh. Sebab dia merosakkan makna. Misalnya ginilah saya panggil wakaf qabih. Misalnya kata-kata, ini rumah saya. Tak betul ke itu? Berhenti pada mudah. Nah, ini rumah saya. Ini rumah saya. Dia kena wakaf, dia kena berhenti, dia kena sambung. Dia panggil tu, panggil mudah fi'lah. Jadi kalau berhenti, ini isu berhenti lah ke mana cuba tengok. Ada ulama kata gitu. Sebabnya khatib tadi tu dia berhenti pada tempat yang salah dan boleh implikasi dia jadi makna mengelirukan. Khatib berkenaan apabila dia sampai kepada kata-kata wa man ya'sihima, dia telah melakukan saktah, iaitu diam sekejap. Inilah sebenarnya kesalahan yang ditegur oleh Nabi. Terjemah bebas daripada tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi lah. Jadi berhenti saktah tu ni, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wa man yuti Allah, wa man ata Allah hawa rasulah faqad ihtada. Siapa taat pada Allah dan Rasul, dia dapat petunjuk. Wa man ya'sillah hawa rasul faqad ihtada. Sesiapa yang wa man yuti wa man yuti Allah, sesiapa yang taat pada Allah dan Rasul faqad ihtada. Wa man ya'sihima, jadi dia berhenti setakat tu. Antara, kalau kita belajar bahasa Arab, antara syarat dengan jawab syarat tu ada saktah. Dia berhenti. Sepatutnya hak Nabi naknya wa man ya'sihima terus selalu. Wa man faqad ghawa, tu dalam hadisnya. Maka sesak dia. Tetapi sebenarnya saya tak tulis sini. Ada semua ulama tu tak perlu nak tahu gitu, dia kata. Dia gini kalaulah perkara tu dah ada Nabi larang, patut ada Nabi, dia gini isu dia Nabi guna, ada Nabi guna, Allah pun guna dalam Quran. Tiba-tiba bila ada seorang penceramah zaman Nabi, Nabi larang, apa maksud? Maknanya penggunaan itu sebenarnya boleh mengikut ulama, cuma larang tadi atas sadduz dzara'i. Bawah tu saya buat, cuba kita baca tengok. Bagi ulama yang menganggap penggabungan ini tidak boleh, mereka menyebutkan sebab dan hikmat larangan berkenaan, iaitu untuk mengajar dan memperingatkan dengan tegas agar jangan sekali-kali tersalah menyamakan Allah dengan makhluknya, walaupun dalam percakapan biasa. Walaupun dalam percakapan biasa, cuba elaklah. Kita yakin khatib berkenaan tidak ada niat sama sekali untuk menyamakan Allah dengan Rasulnya. Ini termasuk dalam keadaan sadduz dzara'i, nak cegah, nak elak arah bahaya. Hati-hati tak? No, cuba kita bahaya ke tak? Sebab tu saya bila kita tengok ni jelas dalam kitab mana-mana pun sebut. Apa ya ulama kita bertegas sangat tu, hak ni tak boleh kalau dalam bab syirik, kalau dalam bab misalnya masalah kubur, masalah fakar, cincin dengan ada anggapan mistik dan sebagainya, hak kayu kokar ke no. Mana kalau pakar ni binatang bisa tak akan mari dekat. Jadi benda-benda gitu tu dia berkait dengan akidah tu. Dia berkait dengan pergantungan nasib, keadaan baik buruk seseorang di masa hadapan tu. Tak boleh. Kita dengan Allah je tu. Bahaya tu. Lama kebetulan jadi sungguh. Nak accident lah, tak jadi accident. Allah, dia terletah lah, dia terletah, mesti terletah cincin tu. Lepas tu baru terletah pada Allah. Terletah tu tak saja. Kita nak apa-apa terletah Allah lalu. Jangan pergi kepada benda lain. Dalam kih-kih kita kata yang manusia tak ada authority dalam bahagian tu. Masalah kecelakaan, saadah dan syakawah ni, kebahagiaan dan kecelakaan manusianya Allah saja boleh tentukan tu. Hakikat sebenarnya. Baik, yang keempat dalam hadis juga ada galakkan berada pada saf pertama, sebab saf pertama akan mendapat itulah
apa ni kita kata selawat Allah dan malaikat itu. Saffil muqaddam itu. Baik. Yang kelima, apa maksud sabda Nabi walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Makna bila tu muazzin tu dengan sebab dia azan, maka orang tahu masuk waktu. Dah orang mari ataupun kalau tak mari pun mana orang tahu masuk waktu, pakat semaya. Kira dengar dia tu, kesal daripada dengar tu. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang semaya. Bayar ke dengar azan dia tu sampai 1000 orang semaya dengar azan dia tu. Cuba bayar ke pahala dia banyak mana. Sebab itulah kita kena ingat, kita tidak tahu. Sekarang ni kita tidak tahu di kalangan kita ni siapa hak lebih. Siapa wali Allah hak sebenar. Hak kita duk sebut Ibn Taymiyah wali, ulama kata semua tu majazi. Majazi maknanya agak sebagai penghargaan kerana tengok jasa dia besar sangat. Siapa tak makan, tak minum. Siapa dalam penjara, masuk penjara, menulis dalam penjara, tak berhenti. Tak ada nak kerja. Sehingga orang kesian tu orang bagi makan dia. Keluar abad dia lah kalau kita baca sejarah abad dia. Abad dia lah yang urus makan minum dia. Siapa kata ada gigi royak dia, makan ni tanya makan, kena makan dulu. Siapa begitu untuk agama? Kita ni, siapa kata boleh makannya? No. Cukup dah tu. No. Oh, itulah bezanya. Ini saya ambil ringkas ni. Jadi sebenarnya walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Maknanya muazzin tu dia dapat pahala seperti mana pahala orang semaya bersama dia. Bersama dia tu setengah ulama kata bersama imam. Kena ingat hak ni setengah ulama kata hak ni kelebihan ni untuk semaya Jumaat. Sebab ulama khilaf, cuma saya tak masuk sini. Ma'ahu tu apakah ma'al imam atau ma'al muazzin? Dia akan dapat pahala seperti pahala orang semaya bersamanya. Nya tu muazzin ke atau nya tu mana imam? Atau khilaf ulama situ. Tak kira lah kok mana pun semaya tu. Maya ke sekali dia azan, sekali kat 5 kali sehari. Besar pahala tu bila ni. Tu main. Ianya bermaksud sesiapa sahaja yang hadir ke masjid kerana mendengar azannya. Tu ada tersilap ejaan tu kena itu. Maka muazzin berkenaan akan mendapat semua tawaran istimewa yang disebut dalam hadis ni. Besar ni pahala dia. Okey, kita masuk pada bab yang kelima, bab taswib. Ni satu perbincangan yang agak panjang juga sebenarnya. Taswib pada azan subuh. At-taswib fi adhanil fajri, iaitu taswib pada azan subuh. Apa makna taswib tu kita tengoklah. Sebab ni pun makna khilaf juga. Tetapi hak kira jumhur ulamanya taswib tu itulah as-salatu khairum minan, khusus untuk waktu subuh. Hak tu ulama semua terima. Hak lain khilaf. Hak tu semua terima. Bahkan Imam Nawawi kata hak ni lah hak jumhurul ulama dan dalam mazhab kita. Kata Imam Nawawi, muka Syafi'i kan. Tak tinggal tu. Bagus. Cuba tengok hadis ke-647 tu. Wa bi qala akhbaran Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Sufyan an Abi Ja'far an Abi Salman an Abi Mahdhurah qala kuntu u'adhdhinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awal. Azan fajr awal tu mana azan sebelum masuk subuh tu. Dia azan ni 2 subuh. Azan sebelum masuk subuh nak mengejutkan orang supaya bangun. Bila masuk subuh tu azan pula sekali. Dia kata azan mula-mula. Hayya 'alal falah. Dia sebutlah 2 kali lah biasa tu. Kemudian hak ni pun khilaf juga lagi, setengah kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hak akhir selepas tu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sebab ada setengah riwayat selepas hayya al-falah, selepas hayya al-salah. Seperti Muhammad Pak kita lah. Dia sebut as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Imam An-Nasa'i dengan riwayatnya, dengan sanad dia telah meriwayatkan hadis daripada Abi Mahdhurah, ni seorang sahabat Nabi lah. Kata dia, pernah saya mengazankan untuk Rasulullah. Jadi apa maksud dia azan untuk Rasulullah ni? Lepas kita tengok selepas ni apa pandangan ulama, apa maksud saya mengazankan untuk Rasulullah, apa maksud. Baik, kata beliau lagi, saya sebut dalam azan subuh pertama sebelum masuk waktu. Kita simpang azan nak gerak orang bangun semaya itulah. Marilah menuju kejayaan. Kemudian salat lebih baik daripada tidur 2 kali. As-salatu khairum min, itu saya buat terjemah lah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah. Akhir di situ. Okey, tak apa. Cuba kita tengok dalam perbincangan ni.
Hadis yang disebutkan oleh Imam Nasa'i dalam bab ini menunjukkan taswib pada azan subuh adalah syariat. Ni jumhur ulama. Memang dia gini sebenarnya kalau kita tengok lebih daripada makna jumhur, sebab ulama timur cuma khilafnya taswib tu bagaimana. Sebab ramai juga ulama kata taswib ni boleh dalam semua solat, boleh. Ada setengah ulama kata dia lepas ngorek orang tak tidur ke? Malik juga dia kata ada, dia kata saya sebut juga tu. Maknanya Bang Isya pun sebut juga kalau tengok dia netar tidur dah. As-salatu khairum minan naum. Ada yang kata begitu. Tapi itu agak pandangan yang itulah. Tapi ada ulama masuk dalam kitab. Sebagai ayatnya perkara khilaf. Tak apa kita tengoklah. Apa maksud taswib? Saya pun tulis taswib tu mula-mula guna S tu. Moga bahasa Arab tak? Sebab tengok ni Rumi. Kuk mana pun. Dah. Apa maksud taswib? Baik, kita tengok dari sudut bahasa dulu. Ada beberapa versi lah pandangan ulama dari sudut taswib ni. Pertama, kalimah taswib adalah kata terbitan ataupun masdar daripada kalimah sawwaba yusawwibu taswiban, yang mana memberi maksud dari sudut bahasa makna membuat ulangan dalam pemakluman. Mana bila kita announcement sesuatu kita ulang beberapa kali. Ulang yang kedua, ketiga tu dia panggil taswib. Tu asal dari segi bahasa Arab. Baik. Dan ianya merujuk kepada iqamat. Ni pandangan pertama ni. Pandangan pertama. Dia kata iqamat yang ada taswib ini. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi SAW. Hatta idha thuwiba adbara. Hatta idha faragha aqbala. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Maksudnya syaitan apabila dilaungkan iqamat. Sebab thuwibas itu memang dalam syarah hadis sebut iqamat. Mereka akan lari. Siapa mereka? Syaitan itulah. Apabila selesai iqamat, mereka kembali balik. Sehingga mereka akan menimbulkan was-was dalam hati seseorang ketika salat. Tapi kena ingatlah, dalam setengah hadis lain ada disebut jelas azan. Ada juga. Tapi sini sebut iqamat. Maksudnya iqamat. Jadi maknanya bila sebut bila apa ni dilakukan iqamah, mereka lari. Bila selesai mereka kembali pula dia main gitu. Tu. Jadi hak ni merujuk kepada iqamah dia kata. Sehingga mereka akan menimbulkan was-was dalam hati soal. Jadi hak ni sebenarnya maksud saya tengok dalam hak lain lah. Maksudnya kita sebut tu hayya 'alas salah tu lah, hayya 'alal falah tu kan. Tu. Hak tu dia bulat, dah tak ada azan. Hak tu juga. Azan kan sebut sama, cuma beza iqamah ni dia tidaklah dia ulang bukan dua kali tu sekali-sekali. Tapi kok mana pun announcement juga tu pemakluman. Sebab tu dia serupa, cuma beza hak tu dua azan. Ni sah iqamah. Baik. Tapi pendapat ni tidak masyhur lah. Yang kedua, taswib juga merujuk pada ungkapan as-salatu khairum minan naum. Ketika azan subuh. Perkara ini telah sabit semenjak zaman Nabi SAW. Ni hak kuat ni. Yang ketiga, Ibnu Manzur menyebutkan. Ibnu Manzur ni siapa? Tokoh bahasa Arab. Ibnu Manzur An-Nu'mani. Bukan orang Arab dia ni. Orang Sepanyol. Boleh kamu. 13 jilid. Lisan Arab. Dengan anak tu 13 jilid ada. Beli tak tengok-tengok. Gemai ada PDF ni enggak? Mudah PDF lagi. Muka bagai duduk ala itu nak bawa tu 13 jilid kita pergi mana-mana pun boleh tu. Dah tunggu kata kena beli, masa tu memang tak ada internet lagi, kena beli tu kita 13 jilid. Klik-klik neng tengok ni kamu setahun ni wallahu a'lam. Saya baca dari itu tu siapa bila tulis kamu tu katanya 300 tahun lebih awak tak tulis kamu pada waktu sama begitu disebut memang tu memang sebab tu guru saya sebut dia kalau nak mahir bahasa Arab kena ada ni pakat beli tu kat kita. Duk mata ada PDF zaman internet, pakai ambil tu. Mudah. Tak apalah. Apa kata dia? Dia berhak bercakap sebab dia sudut bahasa. Kalimah asal tengok tu. Orang bahasa gitu. Kalimah asal taswib adalah merujuk kepada panggilan yang berulang kali dan daripada makna itulah maka digunakan untuk panggilan solat. Mula-mula azan, lepas tu iqamah. Tu lah tu.
Kemudian ia menjadi seruai selepas azan dengan ada perubahan dari yang asal, iaitu as-salah rahimakumullah. Ada juga yang kata gitu. Maksudnya dirikanlah salat, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Mengikut ulama tambahan ini. Ini biasanya dia kata selepas azan. Ataupun selepas iqamah. Selepas la ilaha illallah as-salah rahimakumullah. Tu tambah itu. Hak tu pun taswik juga. Tetapi tambahan ini adalah bid'ah munkarah mengikut ulama, dan ianya pernah dibantah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bantah. Bahkan ada kes kita tunjuk selepas ni, anak dia sendiri Ibnu Umar pun marah. Selepas lama tu berlaku pada Ibnu Umar pula. Hak ni kata as-salah rahimakumullah selepas selesai. Hak di zaman Ibnu Umar tu dia tidak sebut rahimakumullah, as-salah gitu ya. Hak tu pun dia marah. Sebab dia kata kenapa nak ubah? Tak ada lagi hayya 'ala salah, tak ada lagi. Dia kata dia tak semaya masjid ni. Dia nak mai rumah dia. Kalau ada Zamilon ni, bapak Wahabi. Nah, kalau ada Zamilon ni jenis gitu. Kalau jenis gitu tentu nak kata tengok sahabat apa nak jaga asal lah, kau tidak kak. Nyepakat buat ikut-ikut. Kalau dia mai ikut area nak sedak kak. Hak tu kata gini, hak ni kata ada mazhab sendiri masing-masing. Setiap kampung ada mazhab. Akhir jadi gitu sebab tu tak boleh. Benda bila jelas. Banyak lagi yang saya tulis bawah tu belakang tu. Tak apa, kita baca. Baik. Gitulah. Dan masalah ini akan diperincikan dalam siri akan datang. Akan datang kita sebut bila siapa bab khusus akan datang. Baik, para ulama menyebutkan maksud kata-kata Abu Mahzurah, aku mengazankan untuk Rasulullah. Apa maksud? Setengah ulama sebut, dia kata ni merupakan ini kata-kata ini adalah dengan perintah Rasulullah. Mana aku mengazankan untuk Rasulullah, mana dengan perintah Rasulullah suruh aku azan lah. Sebab kisah ni berlaku mengikut ulama ni ketika musafir dalam perjalanan. Baik. Syekh Sindi mengatakan peristiwa yang disebutkan dalam hadis berlaku ketika haji wida. Mana musafir lah. Atau mungkin juga pada waktu lain. Tak jelas dia kata. Baik, tak apalah. Hadis 648. Wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya wa Abdurrahman qala hadatsana Sufyan bi hadzal isnad nahwahu qala Abu Abdurrahman wa laysa bi Abi Ja'far al-Farra. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini. Saya baca semualah sebab ni dia nak ayatnya perbezaan dari segi sanad. So hadis sama Amr bin Ali, kata Imam Nasai, Amr bin Ali telah meriwayatkan kepada kami katanya, Yahya dan Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami katanya. Kena ingatlah bila sebut kami itu maknanya yang mengambil riwayat daripada Amr bin Ali ni bukan Imam Nasai saja. Kalau dia saja ambil itu dia panggil haddatsani. Tu kan haddatsana tu. Akhbarana. Tu makna kami. Kalau seorang akhbarani, maknanya kami itu termasuk Imam Nasai dan orang lain. Makna ramai lah ambil riwayat ni daripada Amr bin Ali. Begitulah seterusnya. Telah meriwayat kepada kami. Kami. Bukan saya, kami. Kata Amr bin Ali, Yahya dan Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami. Kata mereka berdua. Jadi maknanya Yahya dan Abdurrahman ni kedua-duanya adalah guru kepada Amr bin Ali. Sufyan telah meriwayatkan kepada kami dengan sanad ini hadis seumpamanya nahwahu. Sufyan telah meriwayatkan kepada kami dengan sanad ini hadis seumpamanya. Hadis seumpama hak 47 tadi. Hak 47 tadi. Baik. Tu. Kata Abu Abdurrahman, tapi bukan daripada Abi Ja'far al-Farra. Dia kata bukan daripada Abi Ja'far al-Farra. Kita tadi dah hadis 47 tu kan. Dia ada seorang perawi dia nak Abi Ja'far al-Farra. Dia kata ni bukan daripada Abi Ja'far al-Farra. Dia kata begitu. Sebab tu kata tu hadis ni sebenarnya kalau kita itu pun dia bincang tentang sanad ni sebenarnya. Sebab tu saya pun tidak panjang sangat, tapi cuba tengoklah. Cuba tengok. Kena tahu juga. Hadis Abi Mahzurah ni hadis 247 dan 248. Walaupun ia tafarrud Imam An-Nasai. Imam Nasai saja riwayat. Namun ada syahid yang menguatkan kedudukannya. Sebab banyak lagi hadis lain, maka dia ni jadi kuat juga. Dalam sanad
hadis berkenaan ada perawi yang bernama Abu Ja'far Al-Farra. Beliau adalah perawi majhul. Ulama tidak jelas. Bukan tak tahu langsung, tapi tak jelas. Tidak lengkap maklumat tentang dia. Abu Ja'far Al-Farra. Dia panggil perawi yang ittiraq. Ittiraq ni hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tak jelas. Tak jelas. Dia majhul tu. Ada kalangan yang mengatakan beliau, yakni Abu Ja'far ni, dia itulah Al-Farra. Sebab dalam riwayat lain tidak sebut Abu Ja'far, sebut Al-Farra saja. Jadi orang sama ke Abu Ja'far Al-Farra dengan Al-Farra ni orang sama ke? Tu timbul. Tu. Perbezaan ini timbul kerana ada sanad yang menyebutkan Al-Farra saja, bukan Abu Ja'far Al-Farra. Namun ada kalangan ulama yang mengatakan Abu Ja'far dan Al-Farra adalah orang yang sama. Jadi khilaf. Lepas tu khilaf dari segi nama. Lepas tu siapa dia ni? Ulama tak jelas. Kalau kita tak jelas tak apa, ni ulama tak jelas. Kok kerja dia duk kaji perawi, maka dia kata hak ni majhul. Tetapi hadis yang jadi sahih juga sebab apa? Sebab mengambil kira riwayat-riwayat lain yang banyak sebenarnya riwayat tersebut ni. Baik, tak apalah. Yang kedua, dalam hadis 648 Imam An-Nasai telah meriwayatkannya daripada gurunya Amr bin Ali. Yang mana guru dia telah meriwayatkan daripada dua orang gurunya, iaitu Yahya dan Abdurrahman. Dan sanad selepasnya adalah sama. Okey. Yang ketiga, siapa Abu Abdurrahman yang dimaksudkan dalam hadis ini? Beliau ialah Mahdi bin Hasan. Manakala anak Mahdi iaitu Abdurrahman. Kunyah dia Abu Sa'id Al-Ambari. Dia ni seorang yang thiqah dan hafiz. Tu. Abdurrahman itulah sebab dia gini saya sebut ni sebabnya ulama kata sebenarnya hak disebut Abu Abdurrahman tu dalam sanad dalam Sunan Nasa'i ni hak tu tersalah. Sebab dalam kitab asal Imam Nasa'i sendiri Al-Kubra tu, sebab ni kita baca ni mujtabah ni, hak ringkas daripada kitab asal dia. Dia sendiri peringkas. Hak asal tu tidak sebut Abu Abdurrahman, sebut Abdurrahman. Dah hak dalam hak lain, selain daripada Sunan Nasa'i pun sebut Abdurrahman, bukan Abu Abdurrahman. Jadi ulama kata kesalahan ini bukan pada Imam Nasa'i, pada nusah penyalin Sunan Nasa'i. Saya sebut tu bukan apa, walaupun saya mikir juga. Takut orang kita kata, wak godi, yo semalam mau sakit kepala. No, dak nak ayatnya setara tu lah. Nak ayatnya maklumat nak sampai kepada kita ni hadis lagu tu. Bukan main-main, sebab tu dia tak lewat main-main. Tak ada dalil, you know. Dia memang wajib dalil tu. Dia kena dalil tu. Tak ingat tak apa, biar sebut. Dia akan menambah keyakinan kita. Dan kita nak gitu. Tambah-tambah kalau kita mengaji Nasa'i, tak kira orang awal lagi kita ni. 40 tahun dah mengaji. Belok dah belakang. Main orang awal situ. No. Orang awal ni lagu mana? No, orang awal dari kita. Orang awal ni mana hak jenis. Pasal dia ni, Pak Nabi kata, dia wajib. Lepas tu orang awal. Sebab kita ni bekok dari mai tahajud. No. Cuba tengok lah. Jadi maknanya di sini dia panggil dalam istilah dia panggil apa ni? Dia buat perbandingan. Ulama kita ni no. Patutlah dia siapa tak nikah ada tak ada. Dia setiap hadis dia cek semua ada ke hadis serupa ni. Kalau sanad ni lagu ni berlaku ke sanad. Ingat mudah kena cek tang tak ada kitab apa kita learn. Kita digital terkesan tu habis. Nah, dulu kena cek sesuatu. Jadi sekali dia tengok, dia kata, kenapa Imam Nasa'i dalam kubra dia tidak Abu Abdurrahman? Abdurrahman. Lepas tu tengok Mizzi ke apa dia cek lah ulama sebut. Tak ada. Abdurrahman. Bukan Abu Abdurrahman. Baik, tak apalah cuba kita tengok. Jadi Abdurrahman ni, kunyah dia Abu Sa'id Al-Ambari. Saya guna AM sebab dasar pada sebutan tu. Seorang yang siqah dan hafiz. Hafiz ni makna hafal hadis apa paling kurang 70,000 mengikut ulama. Meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah ketika berumur 73 tahun. Ramai yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Jadi ungkapan kata Abu Abdurrahman adalah yang terdapat dan nuskhah Al-Mujtabah. Hak kita baca. Adapun yang terdapat dan nuskhah Al-Kubra, hak Imam Nasa'i hak asal sebelum dia ringkas. Hak kita baca ni hak ringkas. Jilid 1 muka surat 509 ni ada. Ni besar lah kitab ni. Ada saya bentuk PDF tu. Adalah kata Abdurrahman bin Mahdi. Ataupun dalam setengah riwayat dia kata kata Ibnu Mahdi. Dalam setengah riwayat kata Ibnu Mahdi. Kalau sebut Ibnu Mahdi pun mana Abdurrahman lah juga. Sebab Abdurrahman tu anak Mahdi. Bila kata Ibnu Mahdi, anak Mahdi, mana Abdurrahman? Bukan Abu Abdurrahman.
Ramai kalangan ulama yang mengatakan telah berlaku kesalahan oleh penyalin kitab Al-Mujtaba. Mereka menerima seperti yang terdapat dalam kitab Al-Kubra, iaitu Abdurrahman Ibn Mahdi, bukan Abu Abdurrahman. Tak apalah tu. Waktu nak yang kesirapan lah tu. Yang kelima, apa perbezaan penggunaan mislahu dan nahwahu? Ini perlu juga kita tahu ni. Akan datang kita jumpa mislahu. Ini sebut nahwahu. Jadi dalam hadis 48, Imam Nasa'i buat mari sanad. Dia tak mari hadis. Cuma dia kata dengan sanad ni, maka hadisnya adalah hadis nahwahu. Nahwahu ni kalau kita nak terjemah tak boleh nak terjemah sebab dia istilah. Terjemahannya seumpamanya, kalau mislahu pun seumpamanya. Cuma kena ingat, mislahu dan nahwahu mengikut ilmu usul hadis dia makna berbeza. Misalnya di sini. Baik, selepas disebutkan suatu hadis dengan sanadnya dan kemudian disebutkan hadis yang sama dengan sanad yang lain. Kenapa? Apa beza? Mislahu dan nahwahu. Maknanya di sini bila disebut mislahu dan nahwahu selepas disebut suatu hadis dengan sanad dia lah. Dan kemudian disebutkan hadis yang sama dengan sanad yang lain. Baik. Penggunaan mislahu digunakan untuk dua hadis yang berbeza sanad tapi lafaz sama. Kalau mislahu. Mislahu ni maknanya bila sebut dua sanad sahadis tapi sebut tu dengan hadis yang penggunaan mislahu digunakan untuk dua hadis yang berbeza. Sanad tak sama. Tetapi lafaz hadisnya dia guna mislahu. Mislahu terjemahnya hadis tu juga sama ya hadis. Tapi guna mislahu isyarat kepada sanad berbeza tu, tapi hadis dia sama tu sama dari sudut mana? Sama dari sudut matan. Lafaz tu sama. Manakala penggunaan nahwahu digunakan untuk dua hadis yang berbeza sanad dan matanya ada persamaan mana? Mata dia sama bukan pada lafaz, pada makna. Maknanya berbeza lafaz tapi makna sama. Setara tu isyarat ulama. Kita boleh faham. Jadi hak mana hak kuatnya? Hak kuatnya hak lafaz tu lah. Sebab lafaz sama, hak tu lebih kuat. Baik, yang keenam, perbezaan pandangan ulama dalam isu taswib pada azan subuh. 10.30 kita ni. Ni panjang kita bincang minggu depan. Panjang ni. Tentang taswib ni. 9.30 kita ni. Jadi insya-Allah kita bincang minggu depan ni perbezaan pandangan ulama dalam isu taswib dan pada azan subuh ni. Sebab tempat kita pun ada juga saya pernah dengar bila kadang-kadang sebelum dia azan tu kan dia sebut innallaha wa malaikatahu yusallun sebelum. Lepas tu ada setengah tu selepas azan pun dia sebut pula. Sebut sana as-salah rahimakumullah. Apa pandangan ulama tentang tu? Kita tengok Imam Nawawi dia kata mana? Tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. InsyaAllah kita tengok minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.